بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضاعفه عن عبد الله بن غنام بالغين المعجمة والنون المشددة البياضي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: يعني الخسف. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد. Baik tuan-tuan, kita nak sambung zikir-zikir di waktu pagi dan di waktu petang, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sampai kepada paragraf yang ke-218 muka surat 135 tu. Kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang baik yang dan tidak didhaifkan oleh beliau daripada Abdullah bin Ghannam al-Bayadi, termasuk di kalangan sahabi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man qala hina yusbih", barang siapa yang berkata-kata, yang mengucapkan di waktu pagi, "Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukru." فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. عددا: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر. Kalau dalam ini macam mana? اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. Lebih kurang lah lafaz dia tu lah. Mungkin dengan riwayat yang lain lah. Baik, barang siapa yang ucap kalimat ni di waktu pagi, maka dia telah menunaikan syukur pada hari tersebut. Dan siapa yang mengucapkan seperti itu pada waktu petang hari, berarti dia telah menunaikan syukur malam itu. Jadi waktu pagi lepas subuh lah, lepas subuh, ataupun mana-mana waktu selepas daripada solat subuh tu, bolehlah kita baca. Kalau petang, lepas daripada solat asar sampailah sebelum tenggelam matahari tu. Itu termasuk di waktu petang. Ataupun bawa mai ke malam boleh juga, tak jadi masalah, sebab malam pun
termasuk lagi dalam waktu tersebut. Andai kata kita sibuk di waktu petang, tak sempat nak baca dan sebagainya, bawa di waktu malam. Mudah-mudahan termasuk di kalangan orang yang telah menunaikan syukur pada hari tersebut ataupun pada waktu malamnya. Tuan-tuan, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang diberi pada kita, ini memang tak dapat kita nafikan, tuan-tuan ya. Terlalu banyak, terlalu luas, terlalu besar anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat yang diberikan kepada kita. Bahkan kita tak mampu nak membalas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak balas dengan apa, tuan-tuan? Nak balas dengan ibadat, nak balas dengan puji-pujian. Kita nak tahmid kepada Allah, kita nak tamjid, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertakbir, berta'zim, membesarkan Allah Ta'ala. Hatta kita sembahyang 1000 rakaat sehari sekalipun nak memuji Allah Ta'ala, kita perlu ingat bahawasanya di saat kita melakukan ibadat-ibadat tersebut, itu juga termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa apa? Terhutang budi dengan Allah sebab bagi nikmat dekat kita tak? Walaupun musim PKP dan sebagainya, kita masih lagi boleh hidup, masih lagi dipelihara, masih lagi ada juga makan minum dan sebagainya, masih lagi mempunyai pekerjaan dan sebagainya sebagai sumber rezeki. So, kita ucap syukur tak? Alhamdulillah. Sehari berapa kali? 100 kali ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sedang tak kita? Mulut yang ucap Alhamdulillah tu siapa yang bagi? Lidah yang ucap Alhamdulillah tu siapa yang bagi? Dia juga. Bahkan kekuatan dan tenaga kita nak ucap Alhamdulillah tu datang daripada keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Maka di saat kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, itu masih lagi dia bagi nikmat kat kita. Makin banyak kita buat kesyukuran, makin banyak kita melakukan ketaatan, lagi kuat, lagi banyaklah nikmat yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita, lagi banyaklah kita terhutang budinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak mampu dibalas sampai bila-bila. Maka senantiasalah Allah Ta'ala itu akan dipuji, akan dipuja, akan kebaikannya, akan pemberiannya, akan rahmatnya yang cukup banyak, yang cukup luas kepada hamba-Nya. Jadi kita tak mampu nak balas, maka Nabi ajak kita, ucaplah kalimat ni. Kerana kalimat ni mengandungi pengakuan hamba terhadap pemberian nikmat tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni Maha Kaya, tuan-tuan. Dia tak perlu kita nak mengaku dia. Dia tak perlu kita nak puji dia. Dia tak perlu kita nak memuja dia. Kita tak setuju kat dia pun sudah, tak akan merugikan dengan Allah Ta'ala. Dia tak rugikan. Allah Ta'ala tidak akan jatuh dengan kedudukan dia, tak akan rendah dengan martabat ketuhanannya, tak akan mengurangkan dengan kekuasaan dia. Apabila kita puji Allah Ta'ala, kita sembah Allah Ta'ala, kita letak diri kita di lantai ni sujud pada Allah Ta'ala, itu juga tidak menambah dengan ketuhanan dia, tak menambah dengan rububiyah atau uluhiyah dia, tak menambah sedikit pun dengan keagungan Allah Ta'ala, tak menambah apa-apa dengan. Sebab dia Tuhan yang maha sempurna sejak dulu lagi, sejak azali. Sebelum ada kita, dia dah Tuhan yang Rabban Khaliqan Sami'an. Sebutlah segala-gala sifat Allah Ta'ala yang 99 tu. Sejak belum ada kita tu, dia dah macam tu dah. So Allah Ta'ala sempurna, dan sewaktu dia jadikan kita pun tak menambah dengan kesempurnaan dia. Dan di saat dia mematikan kita, tak mengurangkan dengan kesempurnaan dan keagungannya. Habis itu, apa perlunya kita puji dia? Kita puji dia bukan untuk dia, tapi sebenarnya hakikatnya untuk kita. Jadi, oleh kerana kita tak mampu nak memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang sepatutnya, yang sesuai dengan nikmat yang dia bagi tadi ni, maka Nabi ajak kita dengan satu ucapan yang mudah-mudahan ucapan tersebut walaupun tidak menunaikan dengan tak mampu nak membayar ataupun menunaikan dengan segala kebajikan, kebaikan, nikmat yang dia bagi,
setidak-tidaknya kita telah menjalankan tanggungjawab mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita syukur sebagai seorang hamba. Ni. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya Allah. Ma asbaha bi min ni'matin, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapat. Ada. Pagi ini apa nikmat yang ku dapat ya Allah? Boleh bangun celik mata, hidup lagi. Boleh bergerak. Boleh mandi. Boleh jalan, ada makan. Boleh bekerja lagi. Masih ada anak-anak isteri yang ada di samping, ada lagi rumah. Rumah pula elok, tak kena masuk ayam. Ada orang jaga-jaga tengok ayam naik hantar. Turun tingkat bawah tengok tu dah separuh badan dah. Jadi segala nikmat yang kita dapati ni pada pagi ni ya Allah, faminka wahdak. Tu. Maka sesungguhnya dia seluruh yang aku dapat tadi, maka ia berasal daripadamu ya Allah. Datang segala nikmat hissiyah dan nikmat yang maknawiyah. Nikmat kenal Allah, kita boleh syukur, kita boleh sujud pada Allah pagi tadi. Kesemuanya ya Allah, minka wahdaka. Datang daripada kau, la syarika lak. Itu yang penting kan. Pengakuan kita, pengiktirafan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam yang kita mengajak kita supaya kita mengenal seluruh yang kita dapat tadi ni, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mari daripada orang lain. Contoh dapat makanan orang bagi kat kita hadiah agak. Buka-buka pagi tadi, buka-buka celik-celik, buka mata, tiba-tiba ada orang bel rumah kita hantar main semangkuk mi goreng ke, sepinggan, cucuk dan sebagainya. Pada hakikatnya faminka wahdaka la syarika lak. Ni ucapan yang paling penting sekali tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok baliklah apa-apa yang kita baca tuan-tuan, doa yang kita baca, semuanya doa-doa ni mengandungi kalimat-kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajak kita, tak ada yang lain, hanya saja datang daripada Allah taala. Macam semalam macam yang kita baca minggu lepas kan, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hak inilah sebesar-besar ucapan yang dibawa oleh seluruh nabi-nabi dan rasul. Bermula daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sampailah penjudah dan penutup segala nabi-nabi dan rasul Sayyidina Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Seluruh nabi-nabi dan rasul bawa mai ajaran yang satu sahaja, iaitu ajaran tauhid. Ajak kita bahwasanya menyembah Tuhan yang satu, meyakini Tuhan yang satu, mengiktiraf Tuhan yang satu, sujud hanya kepada Tuhan yang satu. La syarika lah. Satu dari sudut mana? Wahdak. Yang kita sebut satu tu macam mana? Kata Imam Abu Hanifah, satu Allah Ta'ala terdiri min haitsu annahu la syarika lah. Tidak ada sekutu baginya. Bukan satu lawan kepada dua, bukan satu lawan kepada tiga. Satu yang bermaksud tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, pada af'alnya, pada zat, pada sifat dan pada af'alnya. Ada. Zat dia zat yang tunggal. Sifatnya pun macam tu juga, tidak ada sekutu bagi dia. Begitu juga dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyamai dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. So kita mengakui seluruhnya yang kita dapat nikmat tadi ni, sama ada nikmat yang hissiyah kita sebut, yang ni sihat tubuh badan, boleh makan minum, ada kerja dan sebagainya, itu nikmat yang hissiyah. Ataupun maknawiyah, nikmat boleh melakukan ketaatan kepada Allah Taala, kenal Allah Subhanahu wa taala, boleh sujud kepada Allah Taala, nikmat tuan-tuan, itu nikmat tu.
Mulut boleh sebut nama Allah Ta'ala bangun pagi yang kita sebut dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contohlah. Nah, jaga tengah malam kita sebut tu dulu tuan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Contohlah. Kita sebut tengah malam kita jaga sebut tu dulu. So, boleh sebut hak tu, boleh semayang sebagainya. Itu juga nikmat kesemuanya. Faminka wahdaka la syarika lak. Seluruhnya ya Allah datang daripada Engkau. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Lakal hamdu wa lakas syukru. Bagi Engkau lah segala puji-pujian ya Allah. Wa lakas syukru, dan bagi Engkau lah segala kesyukuran di atas segala yang Kau bagikan kepada kami. Maka dengan ucapan yang macam tu, maka kata Nabi SAW, dia dianggap telah menunaikan hak ataupun telah menunaikan syukur pada siang hari itu. Maksudnya segala nikmat yang kita dapat, kita mengakui, kita iktiraf, kita lihat, kita nampak, kita telek, dia main daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan main daripada kekuatan kita, bukan main daripada bijaksana kita, bukan main daripada putra kita ada, tapi main daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan tu yang payah nak dapat tuan. Nak mengaku macam tu yang payah. Manusia hari ini nak mengaku Allah Ta'ala tu yang payah. Dia duk nampak dia juga. Dia duk nampak diri dia. Dia nampak pandai dia. Yang boleh jadi gini pasal aku lah tu. Kalau aku tak buat jadi, tak jadi macam ni. Dia nampak pandai dia. Dia nampak riang dia. Dia nampak usaha dia. Dia nampak apa yang dia lakukan. Dia lupa kepada pemberi nikmat yang hakiki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Nabi ajak kita pagi-pagi lagi. Tuan-tuan bayangkan kalau setiap hari baca hak ni, kita faham makna, tertanam dalam diri kita tauhid yang cukup kejam dan kuat dah. Ada. Bahkan bukan segala nikmat, segala apa yang datang tuan-tuan, musibah yang menimpa kita pun kalau kita pandang dia sebagai nikmat, jadi nikmat dia. Tak gitu. Musibah hari ini ni, yang nampak Covid, kita nampak Covid ni, kita nampak dia sebagai musibah. Berapa ramai orang yang kena buang kerja, tak ada kerja. Tanpa kita sedari, orang yang tak ada kerja tadi ni, dia buka perniagaan dan sebagainya. Ada yang terlibat dalam perniagaan, sehingga menjana pendapatan yang lebih sewaktu dia kerja. Tak nikmat kan? Mungkin kita nampak musibah bagi dia. Kapten kapal terbang lah, kena berhenti kerja, buka burger lah. Dulu terbang batang, tak ada masa dengan keluarga, tak ada masa dengan mak ayah dan sebagainya. Hari ni dia berniaga burger. Laku lah tu tengok. Dia mana di KL lah. Burger Captain tu. Tengok burger dia berteliak macam tengok sedap kan. Bukan nak promo tak. Tapi memang tengok gaya cara dia buat tu, hai, menambahkan berat badan yang telah 90 lebih kan. Tu juga main. Tapi banyak dia dapat. Tengok sekali dia goreng tu berapa biji. Semalam boleh 50. Kali dengan 30 hari dia 50 biji. Bukan 50 ringgit, 50 biji. Kalau 50 biji takkan 50 pun. Itu tak kira ayam COD ke. Artinya dia buka peluang lain yang mungkin berjana pendapatan yang lain, dan diberi nikmat-nikmat yang lain. Boleh duduk dekat dengan anak isteri, boleh duduk berbakti pada mak dan ayah yang dulunya kita tak dapat buat dan sebagainya. Macam-macam benda yang kita tak nampak. Di sebalik musibah yang ada tersembunyi 1001 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohlah kata orang sakit lah contohnya. Tersepak batu, ambil sepak batu. Sakit lah. Musibah lah. Tapi hakikatnya itu adalah satu rahmat, satu nikmat. Kerana dengan musibah tersebut Allah Ta'ala nak gugurkan dosa yang dia ada.
Dengan kesabaran dia menanggung sakit tadi, dia angkat satu darjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak sebagai musibah, tapi di sebalik itu mengandungi 3-4 rahmat dan juga nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya musibah pun merupakan hakikatnya adalah nikmat yang tidak dapat kita fahami. Maka seluruhnya tadi ini minka datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak tu. Faqad adda syukra yaumi, maka dia telah menunaikan syukur pada hari tersebut. Wa man qala mithla dhalika hina yumsi, barang siapa yang mengucapkan demikian di waktu petang. Tukar kan asbaha waktu pagi. Kalau baca petang tukar amsa, alif mim sin ya tak ada titik tu. Alif mim sin ya tak ada titik, baca dengan amsa. Allahumma ma amsa bi min ni'matin, baca macam tu. Nanti waktu petang. Allahumma ma amsa bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukru. Sama ya, tak ada beza. So tuan-tuan, mana-mana kalimat yang ada asbaha, baca petang tukar jadi amsa, gitu kan. Maka bila dia baca di waktu petang, faqad adda syukra lailatih, dia telah menunaikan syukur pada malam tersebut. Kata. Lepas tu saya kata tentang kita wajib mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, tapi kita tak mampu nak balas semuanya. Buat macam mana yang Nabi ajar, setidak-tidaknya kita telah menunaikan hak seorang hamba yang sepatutnya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni untung kita umat Nabi Muhammad, tuan-tuan. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad, dengan hanya mengucap kalimat yang banyak ni sahaja, kita dianggap sebagai telah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala pada siang harinya ataupun di malam hari itu. Kalimat ni, tuan-tuan, berapa kalimat sahaja yang tak menyita dengan masa yang panjang. Sekali ucap je tu, dikira sebagai dah syukur dah pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang syukur ni tuan-tuan tinggi kan? Tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wa qalilun min ibadi asyakur, sikit sangat di kalangan hamba-hambaku yang asyakur, yang bersyukur sungguh-sungguh. Asyakur maksud yang banyak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Itu dia dengan kalimat syakur. Kalau asyakir, orang yang bersyukur. Asyakur yang banyak syukurnya. So kita ucap kalimat macam ni, kita dikira sebagai telah menunaikan hak yang dituntut kepada kita, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ni siapa ajak ni? Nabi ajak. Nah, so tak perlu kita nak teruk-teruk nak cari lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat yang lain untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kami riwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Nabi tidak pernah meninggalkan doa-doa ini pada pagi hari dan petang hari. Ini antara doa yang Nabi baca. Bahkan kalau ikut kenyataan Ibnu Umar, Nabi tidak pernah meninggalkan doa-doa ini. Selalu Nabi baca doa-doa ini. Apa doa yang Nabi baca di pagi dan petang hari? Tuan-tuan, bukan baca angkat tangan pada, tak perlu tuan-tuan. Ini dijadikan sebagai zikir, aurat, wirid di waktu pagi dan di waktu petang. Apa Nabi baca? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah, ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu al-'afwa wal-'afiyah, keselamatan dan kesejahteraan. Al-'afwa, keampunan, wal-'afiyah, dan juga kesejahteraan. Sebahagian ulama menafsirkan al-'afwa ni ialah pengampunan. Pengampunan dengan makna al-mahwu, dibuang. Tuan-tuan, bila kita buat salah, kan, kalau kita terrekod lah, kalau kita tadi rekod kita, ada rekod ya, gitu. Jadi bila kita buat salah, kita slash, tolong. Jadi dipotong lah kesalahan kita tu.
Itu keampunan kata sebagian ulama. Kalau al-afu ni dia padam, dia hilang. Dia padam terus, dia hilang, tak ada. Seolah-olah macam kita tak pernah buat. So kita minta keampunan Allah Ta'ala, kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Nabi ajar. Bukan minta keampunan Allah Ta'ala. Kita minta kemaafan Allah Ta'ala dengan makna diberi keampunan dari Allah Ta'ala, sekaligus kejahatan yang kita buat yang dicatat tu dipotong, dibuang, dihilangkan daripada rekod catatan yang ada tadi ni. Seolah-olah dia tidak pernah buat kesalahan. Tu dahsyatnya doa yang biasa. Kalau kita kata Allahumma inni as'alukal maghfirata wal afiyata fid dunya, ya Allah, aku mohon keampunanmu, diampun dosa, tapi dalam catatan masih ada. Besok dibentangkan di akhirat, besok benda tu ada. Kesalahan yang kita buat akan dibentangkan, akan dipertontonkan, akan diperlihatkan. Kita pun nampak orang sagi mampu ragu ni, tak ni aku tahu hari ni memang aku buat kerja tu. Tepat pukul 5 petang, 12 hari bulan 12, aku yang pelari basikal rumah tu. Nampak saja tu. Kita nak kenal lagi. Dia buat keluar tunjuk di layar skrin tu, semua orang tengok. Dahsyat dia. Bersungguh-sungguh buat dosa macam tu sekali. Malu, aib pada hari tersebut memang cukup sama. Ni meluruhkan ni. Seluruh isi-isi kelip, isi-isi muka daging-daging muka luruh dia. Menanggung keaiban pada hari tersebut. Tak ada tanggung. Maka Nabi ajar kita doa, mohon keampunan, bukan sekadar keampunan, besok dia akan buang. Jadi bila sampai waktu nak bentang besok, tiba-tiba tak ada. Macam mana boleh tak ada? Pasal diampun dan dibuang daripada catatan. Itu dahsyat doa yang diajar. Wal afiyah, dan keselamatan, kesejahteraan, afiat, kebahagiaan, kesejahteraan, kesihatan di dunia wal akhirah. Minta afiat di dunia, minta al-afu di dunia dapat, di akhirat pun dapat. Tuan-tuan, di dunia diampun, besok di akhirat, besok dianugerah keampunan. Kalau Allah Ta'ala anugerah keampunan dan dia potong, buang segala dosa yang kita lakukan, itu satu nikmat yang cukup besar. Diberi keselamatan, al-afiyah, keselamatan, kesejahteraan di dunia, sejahtera. Bukan kata tak ditimpa dengan benda-benda musibah, tak juga tuan-tuan. Orang yang paling kuat ditimpa musibah, orang yang paling kuat takwanya. Nabi-nabi dan Rasul paling kuat ujian Allah Subhanahu Wa Taala diikuti oleh orang yang berikutnya, para sahabat, kemudian generasi yang berikutnya. Thummal amsal fal amsal, kemudian orang yang ikut darajat masing-masing. Tapi kita minta kesejahteraan dengan sekira-kira apa jua masalah yang menimpa, apa jua musibah yang menimpa, dia tidak merosakkan dengan agama kita. Dia tidak merosak dan mencacatkan dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditimpa musibah menjadikan kita lebih kuat pergantungan kita dengan Allah Ta'ala. Itulah sejahtera. Dapat nikmat. Menjadikan dia makin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah afiat. Jadi jangan pandang afiat itu badan sihatnya, tidak. Badan sihat digunakan untuk tujuan yang baik. Afiah pada rezeki digunakan untuk membantu menolong golongan-golongan yang susah. Segala jenis afiah yang kita ada di dunia tadi ini, maka kita channelkan dia untuk kebajikan. Itulah keafiatan yang kita minta di dunia tadi. Maka afiat yang kita dapat, walaupun harta melimpah ruah, tapi harta tadi tak menjadikan dia jauh daripada Allah Ta'ala. Itu bukan afiat, kan? Ada harta tapi dia lupa pada Allah Ta'ala, dia lupa pada tanggungjawab dan sebagainya, jadikan dia manusia yang sombong, bongkar. Itu tak guna. Itu bukan afiat, itu bala.
Tapi dengan harta yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia ada, dia mampu untuk meraih rahmat dan juga kasih sayang Allah. Itulah afiat. Berapa ramai orang kaya hari ini yang menggunakan kekayaan dia untuk pada jalan Allah Ta'ala. Itu yang kita dengar dulu, tuan-tuan, Masjid Nabawi, tuan-tuan. Ketika Nabi sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, lepas unta Nabi duduk di satu tempat tu, Nabi kata nak beli tanah ni, nak ambil tanah ni, nak buat masjid. Tanah tu milik dua orang anak yatim. Anak yatim dua beradik itu kata, kami bagi kat Rasulullah, nak ambil ya, nak buat masjid. Nabi kata, aku ambil tapi bisaman, dengan harga, bayar harga, tak boleh ambil saja. Alhamdulillah, tuan-tuan, Nabi tunjuk sunnah yang cukup baik. Kalau Nabi ambil harta anak yatim tadi ni, tak bagi bayaran, dia akan jadi sunnah pada seluruh pemimpin-pemimpin di dunia yang akan datang kemudian. Ambil harta rakyat, dia tak bayar lepas tu. Sungguh. Jadi bila Nabi ambil tanah tu, Nabi kata bisaman, Nabi kata aku akan bayar duit. Yang tukang bayar dia saudara Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq jadi banker Nabi. Ketika nak hijrah tu, dia bawa duit yang dia simpan 500 dirham kot, dia ambil dari tabungan dia tu di rumah dia, bawa jalan-jalanan untuk keperluan apa-apa. Bila habaq kata lebih kurang berapa ratus dirham, dia keluar duit dia tu nak ambil ni duit untuk tanah ni. Dan duit yang Abu Bakar beli dengan tanah, dengan duit dia tadi, tanah yang dia beli dengan duit Abu Bakar tu, hari ni jadi Masjid Nabawi dikunjungi setiap saat, setiap waktu, setiap masa oleh seluruh penduduk dunia. Tuan-tuan bayangkan tengok berapa banyak Abu Bakar Siddiq dapatlah ni. Kaya ada dia Abu Bakar Siddiq. Selagi mana tanah Masjid Nabawi itu digunakan pakai oleh orang, selagi itu Abu Bakar Siddiq akan terima ganjaran. Dengan duit dia, dengan kekayaan dia meraih keuntungan laba yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masjid daerah Manjung, Masjid tu Nabawi. Mana nak sama dengan masjid kita? Tu nama apa tu? Ar-Rajhi ke apa? Tokek Bank Rajhi. Tanah kurma, kebun kurma yang seluas mata memandang tu, dia wakafkan untuk keperluan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Segala-gala gunalah untuk keperluan. Hatta kalau ada madrasah tahfiz ke apa ke, budak nak ngaji ke, bagi duit untuk semua tu. So pembelanjaan nak bayar duit ke, keperluan seluruhnya ambil di situ. Dengan apa tu? Dengan kekayaan. Hari ini kita boleh buat tak? Boleh, siapa tak boleh pula. Jalan-jalan dah ditunjukkan. Sentiasa ada keperluan pada jalan Allah Ta'ala. Masjid ni bukan ada macam ni, tuan-tuan. 5 tahun lagi mungkin nak tambah lagi ni, nak besar lagi. Dah tak cukup dah ni. Habis musim PKP nanti, insya-Allah ramai balik. Mungkin nak tambah 3 tingkat pula kan, nak pelebar ke sana, nak angkat ke sana. Ni tak kira lagi yang nak bayar segala-gala ni. So kesemuanya memerlukan kepada belanjaan. Jadi kita yang ada duit boleh meraih keuntungan yang besar di sisi Allah Ta'ala melalui harta yang Allah Ta'ala rezeki kita. Al-afiyah itu. Itulah afiyah. Jadi Nabi ambil tanah anak yatim itu dibayar dengan nilai harga semasa. Lepas tu kita tengok, bila raja-raja ambil tanah-tanah ada di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi nak dibesarkan, dia bayar dengan harga yang cukup mahal. Bahkan tuan-tuan tanah yang duduk di sekitar Masjidil Haram ke, Masjid Nabawi ke, duduk bergitang siang malam, bagilah tanah aku ambil, bagilah tanah aku kena, bagilah rumah aku bangunan aku kena. Dia bayar, lepas tu jadi jutawan lah. Tuan-tuan ada tanah sawit, kerajaan nak buat highway, kena tanah kita, dia bayar. Bayar tak? Bayar, siapa tak bayar pula. Lepas dia tengok haji tu, dia tegak kereta baru, pakai slot pendek pergi pantai piknik. Haji Bakir tegak kereta baru.
dapat duit tanah yang kerajaan ambil untuk buat highway. Jadi Nabi tunjuk sunnah yang sangat penting kepada umat akhir zaman. Jadi kita minta al-afu wal afiyah di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afu wal afiyah. Kita minta al-afu wal afiyah juga fi dini, pada agama saya. Ini so lebih mendalam, lebih detail lagi yang kita doa tadi ni. Wa dunyaya, duniaku. Siapa jua yang kita dapat, semuanya kita mohon supaya diberi keampunan, diberi kemaafan, diberi al-afiyah, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan. Pada urusan agama kita, dunyaya, urusan dunia kita. Dunia ni penting ke tak? Bukan tak penting. Kenapa tak penting? Kita hidup di dunia lah. Macam mana kita nak buang dunia? Mana boleh buang dunia? Jadi kalau orang suruh buang dunia, nak buang macam mana? Mana boleh kita nak buang dunia? Yang masalahnya dia ambil dunia sampai dia lupa matlamat tujuan dia main dunia. Itu suruh buang dunia tu. Hidup sebab tak ingat mati. Kejar harta dunia sampai lupa kepada kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dia suruh tinggal buang dunia tu. Kalau kita ambil dunia kita dan kita guna pada jalan yang betul, kita guna dunia kita untuk akhirat. Kan Nabi kita macam tu, ad-dunya ni mazra'atul lil akhirah, ladang bagi akhirat. Guna dia untuk buat segala kebajikan dan sebagainya, untunglah besok. Contoh berapa ramai ulama-ulama kita yang kaya tuan. Bukan dekat kaya sikit-sikit, kaya sungguh-sungguh. Imam Abu Hanifah kaya sangat-sangat. Imam Malik kaya tuan. Ketika Imam Syafi'i bagi tahu kat dia nak pergi mengaji di Baghdad, nak mengaji di Baghdad. Lepas habis dah berguru dengan Imam Malik, nak pergi mengaji di Baghdad, nak berguru pula dengan anak-anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Malik panggil dia main rumah. Apa Imam Malik bagi? Separuh harta Imam Malik bagi kat dia. Separuh harta. Kalau KWSP, ya KWSP pula. Kalau KWSP ada 200,000, 100,000 dia bagi untuk Imam Syafi'i. 100,000. Kemudian dia bagi seekor kuda hitam. Kuda hitam ni kuda yang terbaik di kalangan orang Arab. Kuda terbaik. Kalau kita hari ni BMW warna hitam 5 series tu lah. Kita ada 3 biji lah. Bagi sebiji ke anak murid kita nak mengaji. Boleh bagi kita tuan. Oh, gila bala kita lah. Takkan nak bagi ikut BMW 5 series. Baru beli ya Ustaz. Imam Malik bagi tak? Sebab apa? Sebab kekayaan yang mereka miliki bukan di dalam hati dia. Dia tahu dia bagi ni untuk keperluan anak murid, untuk ilmu. Dan dia bukan bagi pada calon orang. Dia bagi kepada manusia yang bila dia bagi ni, nescaya besoknya pulangannya melebihi daripada apa yang dia laburkan. Separuh harta dia. Dan juga tu apa? Kuda tu yang dia bagi tadi ni, itu kecil dibandingkan dengan sumbangan Imam Syafi'i kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Imam Malik kan waktu tu mula-mula Imam Syafi'i kan mengaji dulu tuan-tuan. Dia pergi mengaji Imam Syafi'i, Imam Malik baca hadis, dia tulis dengan ayat lidah atas jari atas tangan dia. Miskin Imam Syafi'i tak ada apa, nak mengaji buku tak ada, pen tak ada. Dia memang anak orang miskin, anak orang yatim, miskin. So, nak ngaji macam mana? Tulis. Imam Malik pati dia. Imam Malik ni orang dia serius. Kalau bab mengaji hadis Nabi dia tak boleh. Tengok orang Nabi tak boleh. Anak murid dia kata kami buka buku ni pun tak bunyi. Kan kita buka buku kertas ni bunyi kan? Siap. Tak bunyi buka. Imam Malik kalau baca hadis cukup jaga ni majlis dia. Dia duduk dekat dalam penuh. Fi haibatin wa waqar. Tu. Pakai baju paling comel, paling cantik, paling mahal yang dia miliki. Memuliakan majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada anak murid seorang tu main dikejar liok dalam. Dia ni nak kenal dia tahu. Parti tengok dia baca hadis. Elok habis majlis bubar dia panggil ente mai kamu ni.
Tadi waktu aku mengajar tu main apa? Tak main lah dia kata. Dah yang hendak main lidah tu, tulis-tulis di jari tu. Tu main apa dia kata? Saya tulis tuk guru baca apa. Macam kita lah, tuk guru baca tu betul. Budak ni main WhatsApp nak kenal. Dah, dia tulis nota macam malam macam tu. Kita tak tahu. Nah, anak murid kita tulis nota dalam handphone tak. Nah tu. Dia bukan main WhatsApp. Rupanya Imam Syafi'i sewaktu Imam Malik baca hadis tu, dia tulis di sini. Dia kata, dan apa yang aku tulis ni, hafal sini, aku masuk sini. Imam Malik tu baca hadis yang aku baca tadi, daripada mula sampai habis, seluruh sanad. Imam Syafi'i baca satu. Dia dengar, tak jatuh walaupun satu kalimah. Ketika tu baru dia sedar, rupanya budak ni bukan calon berat. Kalau dia hidup, kalau dia umur panjang, nescaya ayakuna lahu syahnun, akan jadi seseorang yang besar di masa yang akan datang, kata Imam Malik. Betul lah? Betul ya. Satu hari Imam Syafi'i terjumpa satu kertas. Atas jepisan kertas dia tertulis, man yuridu al-ilm an-nafis fa'alaihi bi majlis Ibni Idris. Barang siapa yang ingin mendapat al-ilm an-nafis, ilmu yang tinggi nilainya, fa'alaihi bi majlis Ibni Idris, maka hendaklah dia melazimi majlis Ibnu Idris, Imam Syafi'i. Dia tengok tulisan tu, dia kenal ni tulisan guru dia Imam Malik. Imam Malik puji dia. Dia tulis bawah tu balik, wa kaifa la yakunu dzalik wa syaikhuhu al-Imam Malik. Dia balik. Bagaimanakah tidak yang demikian itu? Maksudnya ilmu yang tinggi, kerana gurunya adalah Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Malik kata, kalau kamu nak ilmu yang tinggi nilainya, lazimilah majlis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, wa kaifa, macam mana tak jadi demikian? Tengoklah tok guru dia siapa? Tok guru aku adalah Imam Malik. Kaya tak? Kaya tuan-tuan, separuh harta bagi kat Imam Syafi'i. Wa ahli keluarga aku. Wa mali, harta aku. So anak-anak isteri minta, anak-anak isteri yang barakah, yang berkat, yang baik, yang elok, yang boleh menyambung dengan kebaikan kita ni. Allah mastur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, maksudnya keaiban aku. Kita ni tuan banyak keaiban kita tuan. Aurat ni bukan aurat yang zahiri dah. Keaiban kita yang kalau dibuka, Allahu Akbar. Lalu keji kita, lalu kotor sangat, lalu hina kita ni tuan. Mulianya kita pada pandangan orang ni sebab Allah Taala tutup benda tu. Ya, kita minta Allah mastur aurati, tutuplah aurat aku, keaiban aku ni ya Allah. Aurat aku, keaiban aku yang kalau buka akan memalukan kita di dunia dan di akhirat besok. Wa amin rawati, dan amankanlah aku daripada rasa takut di dunia dan juga lebih-lebih lagi di akhirat besok. Allah mahfazni min baini yadayya, Allah jagalah aku di depanku, wa min khalfi, belakangku, wa an yamini, sebelah kanan, wa an yasari, wa an shimali, sebelah kiriku, wa min fawqi, dan daripada atas, wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari tertipu dari arah bawahku. Waqi' mengatakan maksudnya gempa bumi. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari tertipu arah bawahku. Maksudnya kata Waqi' daripada gempa bumi. Hakim Abu Abdullah mengatakan sanad hadis sahih. Tuan-tuan, yang dimaksudkan kata sebagian ulama, jangan sampai kita tertipu an-uqtala min tahti dengan cara tipu daya, elak yang dilakukan oleh orang dan sebagainya. So kita minta perlindungan daripada segenap, daripada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah dan sebagainya. So jangan sampai kita orang kata apa? Dibunuh. Jangan sampai kita diuji dengan kejahatan-kejahatan yang menimpa kita daripada segenap. So dengan ayat yang kita baca ni, kita dah buat pendinding untuk diri kita. Siapa yang jaga kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dipelihara daripada segala bentuk kejahatan
dan segala bentuk apa ni kita kata apa-apa juga keburukan yang orang nak buat kepada kita. Dan sehingga akan mudah-mudahan Allah pelihara. Tuan-tuan, zaman lama banyak orang buat jahat banyak sangat. Kan? Kalau dia tak setuju juga, dia marah ke, cemburu, dengki dan sebagainya manusia. Ada yang dekat perniagaan, ada yang main melalui apa dengan macam-macam kelebihan lah, macam-macam benda. Zaman lah orang punya lagi kita lagi zaman lagi canggih, lagi moden, lagi hebat, lagi kuat rupanya benda-benda yang macam ni. So kita bacalah doa-doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita daripada segala bentuk keburukan, kejahatan yang datang ataupun ada orang yang buat jahat dan sebagainya. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kan ini dokumen kita yang baik daripada Allah Taala. Salah silap mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebajikan dokumen kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ighfir lana ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.